Ada lagi orang nak masuk ke? Okay, so we just start the class. So today we are sharing about the sustainable development. Okay, so when we're talking about sustainable development, normally we relate to Rio Declaration kan? Deklarasi Rio Declaration kan? Okay, atau orang masuk lagi ya. Okay, Okay, ada lagi orang masuk ke? Tak ada. Okay. So, apa itu Rio Declaration? Okay, internet ada, boleh cari. Boleh nampak kan? Everyone can see. Yeah. Someone come in again. Okay. So, Rio Declaration means in the 1992, still want someone coming. Okay, you see the document of Rio Declaration on Environment and Development. The United Nations Conference, dia ada satu conference in the 1992 June, 3rd of June to 14th of June dekat Rio de Janeiro. United Nations Conference of Environment and Development. So from here, orang dia nak buat satu komitmen kan. So satu international cooperation, satu komitmen towards the international agreement, satu perjanjian antarabangsa kan, all the nation with the respect the interest of all. Kita nak kepentingan bersama. Dia sini mention kan, interest of all. Kita nak semua penting, kepentingan bersama dijaga. Protect the integrity, kita punya integrity of the global environmental and development system. Maksudnya bukan kita pentingkan sendiri-sendiri je, kita pentingkan global punya environmental and development system. That's why di sini mereka cakap lah, mereka nak recognizing the integral and independent nature of the earth. Dunia ni kita adalah interdependent. Apa maksud interdependent? Saling bergantung kan? Saling bergantungan. Interdependent. Punya nature maksudnya dia punya keadaan dia macam itulah. Dia punya ciri-ciri macam itulah. Dia punya keadaan macam itulah kan? Integral and interdependent. Saling berkait. Apa kita buat akan effect all the neighboring kan? Contoh ni apa? Boleh bagi satu contoh. Macam mana international punya interdependent on the issue of environment. Boleh bagi contoh siapa? Boleh? What are the environmental issue? Then we can relate that is interrelated or interdependent environment. Yes. Bagi satu contoh isu yang commonly affected. Malaysia normally commonly affected. Contohnya, siapa nak bagi contoh? Hello? Hello? Yo ni jangan macam ni lah, diam saja. Bagi satu contoh. Apa environmental issue that we can say our environmental issue are interdependent. Our common interest are interdependent. Kita berkepentingan dunia ini ialah saling berkait. Apa kita salah buat akan efek orang lain. Okey, boleh bagi satu contoh. Apa international environmental issue? Hello? Hai? You tengah makan ke? Hello? Tak ada orang? Kenapa suara? Ke tak boleh dengar? Sir, maksud sir interdependent tu macam mana sir? Saling bergantungan. Dunia kita saling bergantungan tentang isu alam sekitar lah kan? Ataupun kepentingan alam sekitar ni, kita saling bergantungan. Boleh bagi satu contoh? Mengapa kita perlukan? Mengapa kita boleh nampak alam sekitar ni saling bergantungan antara bangsa ni? Boleh bagi satu contoh? You nampak ke? Apa keadaan? Contoh climate change sebab semua orang yang menghadapi isu tu. Okey. Tapi dia dihasilkan oleh siapa? Semua orang. Ataupun negara yang maju, ataupun pandai maju, atau kawasan maju kan. Kawasan maju, atau industri, ataupun urban system kan, will create the problem kan. That
contribute to the global warming kan. So negara yang tak maju itu, dia mungkin tak contribute to the global warming, tapi dia terima ke efek dia. Terkesan juga tu. Yeah, so everyone will affected, even you didn't contribute to the global warming kan. Apa lagi isu dia? Orang lain? Cuba. Apa lagi isu yang kita boleh cakap alam sekitar kita adalah interdependent? Kan? Our urban ecosystem are affecting others urban ecosystem contohnya. Ataupun our country ecosystem will affect others country ecosystem. Orang lain buat apa ni? Orang sama, tak apa tukar orang ni. Tukar orang lain. Ni doktor. Yes, Iskandar lagi. Ini 2-3 orang aja aktif. Orang lain Kenaikan air laut. Air laut, okey. So macam tadi kan ada yang developed nation punya yang dah contribute kat global warming. So ais cair, air laut naik. So negara lain yang macam pulau-pulau affected lah, tenggelam. Yes, orang lain? Siapa lagi? Ladies, any ladies representative? Okey, rakyat daripada ladies tak ada kah? Kita tak boleh gender bias ni. Kita kena adil ni. Cepat ni. Mana ladies punya representative? Hey! Orang tak ingat apa-apa ni. Hello? Hello? Mira Azam. Ada ke tak ada? Ya, nama tulis sini Mira Azam lah. Short name dia. Mira Azam. Ada tak ada sini? Ada? Yes. Boleh bagi satu contoh. Apa lagi environmental issue? Ataupun apa-apalah gejala alam sekitar. You boleh cakap our environment ialah interdependent. Saling berkaitan ni. Apa lagi? Selain daripada global warming, sea level rise. Apa lagi? Tak ada lah. Biasanya bulan 7 sampai bulan 9, tulu-tulu. Apa masalah berlaku biasanya di Malaysia? Bulan 7 sampai 9 ni. From July to September. Normally, Malaysia affected by apa problem? Yang TC je nampak tak ada. Mungkin sebab COVID-19. Sebab MCO kan. Jerebu. Jerebu ni biasanya, kalau Malaysia punya jerebu, we are affected by haze kan. Normally caused by mana? Indonesia. Indonesia, mungkin partly also from Malaysia lah kan. Tapi due to the forest punya fire kan. Forest fire. Yes. So satu tempat bakar, dia efek banyak tempat ke? Yes. That's why kita punya dunia ni interdependent kan. Okay. Kita teruskan lagi. Tengok yang faham tak faham ni. Aku tengah macam mimpi je kan. That's why bumi kita, our earth dia ialah interdependent. Kan. Or you buat satu benda di sini akan efek banyak tempat lain. Okay. That's why di sini melalui 1992 punya Rio de Janeiro punya conference kan on environment and development. So negara-negara sudah membuat satu agreement iaitu mereka nak ke arah sini lah. Mereka nak committed bahawa dia recognize that dunia bumi kita ialah integral, bersepadu dan interdependent. Dan kita minta nak buat ini prinsipal ini. Human being mereka mengakui ini semualah. Kan? Human being are the center of concern for sustainable development. Kita nak sustainable development yang apa? Meletak manusia dengan jadi paling penting lah. Maksudnya kita tidak salah fokus. Kita masih fokus on manusia. Walaupun kita letak manusia ni merupakan yang paling penting, tapi kita nak healthy and productive life in harmony with nature. Kalau kita tidak jaga alam sekitar, kita boleh hidup dengan health and productive. Kita dapat kan? That's why itu penting. Maksudnya paling penting ni prinsipal number 1 ni ialah kita nak mana orang tu? Kita nak sihat. Kita nak produktif. Macam sekarang ni produktif ke kita sekarang ni? Sekarang ni tahun ni especially start from March until now, kita healthy and productive ke? Hello? Siapa nak jawab? Kurang kan? Kita ada sekarang ni kita start facing one of the main challenge for healthy and productive kan? Apabila orang kita tak sihat, ada ke produktif? Tidak. Walaupun ada orang sihat, ada orang tak sihat, tapi productivity akan effect for whole country and around the world kan? Nampak? Mungkin 5% je orang dijangkiti dah. Tapi dia punya effect dia sedang effect semua orang kan? That's why kita tak cakap healthy ini
isu individual. You nak jaga kesihatan ke tak nak jaga, ini individual punya problem kan, betul? Actually salah. Satu orang tak sihat, dia akan efek ramai orang lain. Sekarang ni yang affected by COVID-19 ni orang tak ramai, mungkin 5%, 10% je. Tapi efek productivity, economic effect dia, semua orang. Kan? Majority of the people akan affected. That's why isu kesihatan bukan isu, you punya isu lah. Bukan isu seorang, bukan isu dua orang. Ini isu yang global, isu yang besar kan, affected others kan. Even you tak ada masalah kesihatan, tapi you akan affected by the productivity kan. That's why I think 1992 saya cakap kan, kita manusia perlukan healthy and productive life, harmony with nature. Kalau kita tak harmony with nature, kita jaga kebersihan, tidak jaga kesihatan, tidak jaga productivity, itu masalah pertama. So itu principle one saya cakap lah, kita nak sustainable development, kita perlu jaga ni kan. Yang ada tu you boleh baca sendiri, seperti nak kerjasama antarabangsa. That's why kita perlukan international law kan, undang-undang antarabangsa. Boleh tahu ke apa salah satu lagi kesan AMS kita, environmental issue ni yang sekarang ni adalah masuk berita Malaysia juga berkaitan dengan international law. Apa itu? Boleh bagi satu contoh. Salah satu gejala lah atau satu masalah lah related to environment juga, tapi actually itu affected by international law ni. Boleh ke beritahu apa isu sekarang ni yang pernah dibincang, I think tahun ni, 2 tahun ni? Apa masalah dia? Boleh bagi contoh? Dispute dekat South China Sea. Itu kait alam sekitar ke? Itu more to territory issue kan? Not really environmental issue. Kalau environmental issue, apa dia berkaitan dengan international law ni? International law berkaitan dengan alam sekitar ni, salah satu isu yang ini tahun plan ni pun ada sikit bincang lah. Ada berita pun ada masuk. I think 2-3 hari lepas baru ada satu berita kan? Atau orang import sampah dengan gunakan kontainer daripada UK kan, betul kan? Boleh ke satu negara dieksporkan sampah dia? Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. You boleh export resources, you tak boleh export sampah. Contoh negara maju, dia punya development banyak, dia menghasilkan banyak sampah. And then dia tak nak buang sampah di tempat dia eksporkan sampah. Adalah syarikat di Malaysia ke, di negara China ke mana kan, mereka beli sampah orang lain, tolong dia menguruskan sampah, macam mana? Buang di negara dia lah. Contohnya sampah dari UK ke, US ke, mana-mana negara maju lah. Yang ingin jual atau orang ingin beli, mereka beli, and then lupus dekat China ke, lupus dekat Malaysia ke, ataupun dia jika datang ke Malaysia, China ni akan buat recycle dulu. Lepas recycle yang tak boleh buang ni macam mana? Tak boleh recycle macam mana? Akan buang di negara masing-masing kan, lupus dekat negara masing-masing. Itu sebenarnya tak boleh. Ikut international law, tak boleh. Sampah ni tidak boleh dieksport ataupun diimport. That's why apabila custom Malaysia tahu, dia ada haknya untuk menolak kan. Minta negara asal tu ambil balik sampah yang masuk kontainer ke tak masuk kontainer itulah yang telah sampai ke Malaysia. Walaupun sampai Portland lah, dia boleh minta angkat balik kan. So inilah satu dunia. Mengapa nak buat ini? Masing-masing menghasilkan pencemaran, menghasilkan masalah. You patutnya selesai sendiri. Itu kita punya tanggungjawab kan. You tak boleh mengeksport masalah tau. We export the problem. Kan? Utara memang tak boleh jaga, dia automatik keluar sebab ada angin. Tapi sampah ni, dia tak boleh automatik keluar kecuali you hantar keluarkan sampah. That's why negara maju punya effect on the negara tak maju ni banyak kan. Air pollution keluar. Dia punya solid waste pun boleh export punya. Itu dia masalah. That's why itu the principle of international law kan. Kita kena jaga. Kan? Kita tak boleh tak menjaga kebersihan kesihatan alam sekitar kan. Kita jaga diri sendiri je sihat, bersih. Oh, negara dia sendiri sustainable. Dia kat orang lain ni kotor. Boleh ke? That's why exploit their own resources to their own environmental and development policy and responsibility to ensure the activity where their jurisdiction control maksudnya sendiri dah maju, sendiri kena jaga kesihatan alam sekitar sendiri, tidak boleh menghasilkan kesan damage kan, to the environment for other state. Dia tidak boleh merosakkan alam sekitar orang lain, negeri lain, negara lain, tempat lain. Beyond the limits of the national. You masalah sendiri selesai. Jangan berlangkaui. Jangan berlangkaui limits of the national. You jangan melepahi sempatan negara masing-masing. Utara kita susah cakap lah. Angin bertiup kan. Dia cakap saya tak nak keluar, angin dia tiup. Sampah macam mana? Kena ada kapal yang angkat keluar. That's why mengapa kapal yang angkat keluar? Dia cakap private company sendiri eksporkan. So sebagai negara yang bertanggungjawab, you kena manage lah. You punya citizen kan, rakyat you lah. Tak boleh eksporkan sampah kan. Okay?
Principle number 3, the right to develop must be fulfilled. So equitable kan, kita nak pembangunan yang seimbang, equitable kan, adil kepada semua orang kan. Meet the development and environment. Pun kena ada adil dari segi development and environment. Maksudnya pembangunan kita mesti seimbang dari segi pembangunan dan alam sekitar. Kalau kita lebihkan pembangunan pun tak boleh, lebihkan alam sekitar pun tak boleh, kan? Kita kena seimbang dan needs the present and future generation. Kita biasa tahu kan, sekarang sustainable development je kita mesti cakap benda ni kan. Equitable kan, balance kan. Kita nak needs of the present and future generation both are considered kan. Itu datang daripada Rio Declaration sebenarnya. All the principle ni mereka nak gunakan ke arah pembangunan mampan. Kita kena ambil kira keperluan masa depan dan masa sekarang. Kita nak orang sekarang ni susah untuk orang masa depan pun salah. Kita nak orang masa depan susah, kita senang pun salah juga. Kan? Kita buat benda yang penting dengan diri sendiri, kita lupakan future generation pun salah. Kan? Okey, kita ingat sendiri, lupakan orang lain pun salah. Kan? Itu kita kena ingat the needs of the present and future generation. Ini prinsipal ni walaupun nampak macam bagus, sebenarnya betul. Ini moral kan bagi saya. Ini satu moral. Ini pun ciri-ciri moral, prinsip moral kan. Kita mesti bermoral. Tak semesti guna international je. International ini guna untuk international. Tapi untuk national pun sama kan. Kita masing-masing pun bertanggungjawab kepada negeri lain, negara lain, orang lain. Contohnya dia buang sampah di tempat dia. Menyepalkan satu bandar, satu negeri orang tak ada air bersih. Itu pun salah. Dia pentingkan diri sendiri, dia tak mengambil kira kepentingan orang lain. Dia mencemarkan sekitar kilang dia, akhirnya efek ramai orang. Itu pun tak salah. Itu pun salah lah kan. Kita kena ambil kira dah equitability kan. Negeri lain ke, negara lain ke, kawasan lain ke, kita pun kena jaga. Termasuk existing generation and future generation kan. In order to achieve sustainable development, environmental protection should be constitute an integral part of the development process and cannot be considered as isolation. Maksudnya kita nak mampan ni bukannya ingat mampan ni satu benda yang isolation, berasingan saja, bukan. Dia kena integral. Okey, sekejap ada orang call. Hello. 在上课，等一下跟你讲，上课。OK， 明白。对，我忘记 call 给你。哇。对，那天跟他讲 call 给他，我记得。OK， sorry ada orang call ni. Boleh dengar kan? Boleh dengar? Boleh. OK. Biasa ni atau ingat sustainable ni satu benda isolation, berasingan. Contohnya apabila kita buat local plan, social plan okey, alam sekitar ni satu sektor je. Betul ke ini kerja satu sektor banyak orang? Kalau ingat macam tu, itu isolation kan environment. Kita ingat sustainable development ni orang sekitar kerja je. Siapa punya kerja sustainable development? Jabatan alam sekitar saja. Sektor alam sekitar saja. Jabatan pengaliran sahaja. Syabas sahaja. Indap water saja. Betul ke? Tak betul. Semua orang. Dia mesti as an integral part of the development process. Dalam keseluruhan proses pembangunan ni, kita mesti integrasikan bersama dengan tujuan nak mencapai pembangunan mampan. Semua orang ke arah sana. Even zoning pun kena mampan. Ini demografi study pun ke arah mampan. Ini social ekonomi ke arah mampan. Ini alam tourism pun ke arah mampan kan. Land use pun, agriculture, industri, semua orang. Kalau cakap satu orang bekerja saja, tak akan mampan. Sebab mampan ni ialah berterusan kan. Dan mesti seimbang kan. And then dia mesti pentingkan equitability, keadilan. Kita nak sama-sama mendapat benefit from the development, sama-sama enjoy the good environment. Orang sekarang, orang masa depan. Orang sini, orang sana kan. Semua orang. Tak kira gaung, tak kira bangsa, tak kira kekayaan kan. You kaya ke miskin ke, patutnya dapat the same environment. Betul ke salah? Okay, that's why itu pentingnya. Kita kena jaga kebajikan bersama. So all states maksudnya semua negeri, tapi ayat ni negeri maksudnya negara lah kan. All states and all people should cooperate in the essential task of eradicating poverty. Walaupun cakap sustainable development, cakap environment, tapi termasuk social economy sebenarnya. Kena membasmi kemiskinan. Sebab apa? Apabila orang miskin, dia tak dapat enjoy the good environment. Tak dapat. Kan? Okay? Kita mesti kurangkan kehidupan orang yang sub-centered ni, atau baik ni kan. Kita mesti standard kehidupan yang sama dengan semua orang kan.
Okay, decrease the disparity in standard of living and better meet the needs of majority of people of the world. Maksudnya sepatutnya kita semua orang mesti mempunyai kehidupan yang sama lah. Bukannya orang majority dapat baik, minority dapat tak baik pun tak boleh. Orang minority itu pun kena dapat kehidupan yang sama majority. That's why macam kita dalam sosial pun, kita pentingkan kehidupan orang asli. Walaupun dia tutur dalam hutan, ataupun di pinggir hutan, atau kawasan rawan bandar, kita pun pentingkan kebajikan dia kan. The spatial situation in this developing country. Mengapa di ayat ini ada bertekankan sangat developing country, negara serta maju? Sebab negara serta maju, dia tak ada sumber jaya lain lah. Kalau dia tak nak gunakan sumber jaya yang dia ada kan, dia mesti gunakan sumber jaya dan pembangunan. Dia mungkin perlukan pembalakan. Dia mungkin memerlukan deforestation, buka hutan untuk pertanian dan sebagainya kan. So kita kena memahami dia spatial situation dan keperluan dia. Mungkin negara maju kena kurangkan deforestation, tapi mungkin negara tidak maju, mungkin dia perlu lagi kan, so kita kena tahu. Dan kurang maju ni dia ada benda lain yang kurang kan, dia kurang kompetitif kan, especially dunia yang sekarang ni globalization kan, ada pertandingan, ada persaingan antara bangsa kan, so orang kurang maju ni biasanya akan kalah lah dalam globalization kan, dia akan kekurangan kan. Okay, so ini maksudnya tengok sustainable development bukan sebut alam sekitar saja, termasuk sosial, termasuk ekonomi kan. So kita pentingkan global partnership dan sebagainya lah. Higher quality of life, that's why dia termasuk sosial. Higher quality of life. So next semester you belajar sosial. That's why belajar environment dulu, masuk sosial. Ayat ni, capacity building, tahu maksudnya apa? Building capacity and capacity building. Apa beza dua perkataan ni maksudnya? Okay, siapa nak cuba? Bahasa Inggeris ni. Capacity building and building capacity. Apa beza? Hello? Ya, apa yang buat ni? Siapa nak cuba? Kena panggil nama ke ni? Panggil nama je lah. Oi, pandai lah kali ni semua soal type nama. Okay, semua type nama sebagai attendance lah. Nama soal type 66. Kan? Berapa soal type ni? Kita nama sebagai attendance lah. Okay, saya panggil nama yang soal type ni. Khairul Nisa. Okay. Khairul Nisa atau Malik mana? Ya. Yes. Bagi satu contoh. Saya boleh ulang ke? Sebab saya baru masuk tadi. Ajar. Nasib baik sangat. Bagi je terus baru masuk. Apa beza ni? Capacity building and building capacity. Apa maksudnya? Capacity building. Biasa dalam pencapan kita cakap kapasiti bangunan. Bahasa Melayu kan, kapasiti bangunan kan. Betul tengok ayat tu. Apa dah? Kapasiti bangunan. Kalau bahasa Inggeris ni apa? Building capacity kan? Kapasiti bangunan kan. Apa maksudnya kapasiti bangunan? Ataupun building capacity? Apa maksudnya? Keluasan sebuah bangunan tu. Tak berapa tepat. Siapa nak cuba? Apa maksudnya kapasiti bangunan? Ataupun building capacity? Apa maksudnya? Siapa nak cuba lain? Harun Nisa. Okay, siapa? Saya lah. Siapa ini? Tengok nama je. Dylan. Siapa mana? Dylan. Okay. Cuba jawab. Apa you punya pandangan? Okay, building capacity is limit bangunan tu berapa banyak benda boleh masuk. But then capacity building is how much benda yang kau boleh buat with the existing available space. Macam maximize the use of the space macam tu. Depan betul, building capacity betul, iaitu capacity bangunan betul. The limits ke ataupun the capacity means how much you can accept lah. How many people can stay there ataupun how many goods you can put in kan. Berapa banyak barang yang boleh masuk. How many people can go in? Okay, itu capacity of a building. Kita nama building capacity kan. Capacity building actually maksudnya lain. Capacity building maksudnya, okay, capacity building yang ada dash ni. Capacity dash building ni maksudnya kita macam mana membangunkan tau, building up tau. Kita bangunkan, we building up the capacity tau. Kita membina capacity tau. Maksudnya kita nak membesarkan capacity tau. Faham? Ini maksudnya capacity building. State should cooperate to strengthen the endogenous capacity building for sustainable development. Maksudnya kita mesti membesarkan kapasiti untuk bangunan mampang ni. Untuk
Faham? Untuk bangunan mampan ni, kita kena berbesarkan kapasiti. Maksudnya apa? Contohnya, dalam kalangan perancang bandar, mungkin 10% je faham macam mana nak mengubah sistem perancang bandar kita ke arah mampan tau. Mungkin 10% je faham tau. So kita macam mana buat capacity building? Mungkin kita pakai latihan, masuk mereka pergi seminar, memberi mereka buku untuk baca, supaya lagi ramai staff iaitu perancang bandar, dia tahu macam mana buat bangunan mampan kan. So itu kerja ialah capacity building for the sustainable development. Okay, that means we how to educate, how to train the planner or admin staff or engineer or student, let them know how to improve the planning system towards sustainable development. So we are doing the capacity building for sustainable development. Faham? Faham lah? Tidak. Tidak faham. Maksudnya, kita sekarang ni ramai tak faham macam mana mencapai pengurusan mampan. So kita mesti membanyakkan ramai orang tahu macam mana buat pengurusan mampan. So kita nak membanyakkan orang tahu macam mana pengurusan mampan, maksudnya kita mentambah kapasiti kita. Itu namanya capacity building. Dia merupakan melalui latihan tau, melalui training. Itu maksudnya capacity building. You all ni, dia actually tak berkaitan dengan bangunan. Building sini bukan bangunan. Building ni ialah pembentukan ataupun pembangunan. Bukan bangunan tau, dia pembangunan. Building up, meningkatkan. Maksud ni building inilah meningkatkan. Ataupun bahasa Inggerisnya building up. Meningkatkan, bertambahkan, memajukan. Building dia maksudnya macam ni. Dia ialah kata kerja, building. Biasa kita cakap building ni kata nama kan. Ia kata nama building, bangunan. Ini building ialah memajukan, ialah satu action kan. Satu kata kerja kan. So capacity building ialah kita nak build up apa? Kita nak majukan apa? Majukan capacity. Maksudnya kita nak meningkatkan capacity. Capacity untuk apa? Untuk bangunan mampan. Maksudnya lagi ramai tahulah macam mana buat bangunan mampan. Itu salah satu cara yang meningkatkan capacity untuk bangunan mampan. Lebih banyak orang tahu teknologi dia untuk bangunan mampan. Lebih banyak ada ilmu, tahu macam mana mempraktis tau. Sebenarnya kita ni banyak tahu bangunan mampan, tapi kita tak tahu macam mana buat tau. Mungkin orang awam pun tak tahu tau, dia tak ada ilmu tau. Tengok ayat seterusnya cakap apa? Improving the scientific understanding. Faham ni? That's why capacity building kita pentingkan bagi ilmu, bagi knowledge, bagi training supaya orang improve the scientific understanding. Kalau you tak ada ilmu yang betul tentang alam sekitar, macam mana you nak contribute towards sustainable development kan? Apabila sikit orang tahu untuk bangunan mampan, maksudnya kita susah nak capai bangunan mampan lah kan. So kita nak bagi ramai tahu bangunan mampan, kita bagi latihan lah supaya ramai tahu ke arah bangunan mampan. Kerja ini kita namanya capacity building. Maksudnya our capacity to build up the sustainable development tau. Tapi capacity building ni boleh guna untuk benda lain. Contohnya saya bersyarikat ialah designer punya syarikat. Tapi ramai tak pandai design. Boleh ke? Tak boleh lah. So saya mesti buat banyak training. Training ini tujuan apa? Supaya laki ramai staff saya tak pandai design ni, jadi pandai design. So kerja-kerja saya bagi latihan ni ialah capacity building lah. Capacity building to increase my company punya capacity for the design business saya. Faham? Ataupun business saya ialah jual insurans. Tapi ramai tak pandai marketing. So saya kena buat capacity building lah. Supaya ramai staff saya pandai marketing. Faham? So capacity building maksudnya mentambahkan kapasiti untuk satu benda. Contohnya bertambah kapasiti kita untuk jual barang ke, jual insurans ke, mentambahkan kapasiti kita maksudnya kebolehan kita lah. So kapasiti ni something macam kebolehan kita lah. Kan? Untuk pengurusan mampan ke, untuk pendidikan ke, untuk apa-apalah, untuk perniagaan ke, keuntungan dan sebagainya. Faham? So kapasiti ni ada masuk seperti kemampuan kita. So kalau biasa kita cakap building capacity ialah kapasiti bangunan, kapasiti itu maksudnya kemampuan lah kan. Mampu bangunan itu untuk menerima berapa banyak benda kan. Itu building capacity kan. Kapasiti bangunan kan. Ini capacity building maksudnya ialah build up the capacity. Memang tidak berkaitan langsung tu perkataan ini. Perkataan nampak sama, susun depan belakang je, maksud dia sudah beza.
sangat jauh. Capacity building ni normally related kepada human resource development, pembangunan sumber manusia punya building capacity. Dia bukan fizikal, dia ialah human resource punya benda normally. Kan? Building capacity itu bangunan punya, fizikal punya. Faham tak? Tak faham tak apa, pergi internet cari, pergi Wikimedia ke pergi mana? Wikipedia ke pergi cari. That's why katakanlah you kena berhati-hati dia perkataan bahasa Inggeris ni. Dia tulis lain sikit maksudnya jauh je beza. Okay, so capacity building maksudnya kita nak improving the scientific understanding. Apa yang belajar ni? Scientific understanding lah. You nak tahu mengapa penting alam sekitar. That's why mula-mula kita ajar you tentang apa? Material cycle kan. Seperti hydrological cycle lah, carbon cycle lah, nitrogen cycle, semua tu. Food chain semua. Sebab you nak dapat scientific understanding dulu. Barulah boleh contribute kepada mampan kan. Kalau tak ada ilmu, mulut je sebut mampan, sustainable. Tapi terus pakai zoning yang tak betul. Terus kita mampan, hanya ayat je tak mampan, hanya problem statement je tak mampan, objektif je tak mampan. Ada guna? Tak ada guna. Sebab you tak ada capacity untuk buat program mampan. That's why kita kena buat capacity building ni. Bagi ilmu. Bagi you ada capacity untuk buat program mampan. You ada kebolehan tu, capacity tu untuk buat program mampan. Faham tak? Boleh Boleh, faham sudah. Dia tak sebesar mampan. Boleh guna banyak benda untuk bisnes you ke apa ke. Okay? Itu ayat general capacity building. Itu pemahaman saya lah. Tapi kalau nak lagi faham, cari cikgu Google, cikgu Wikipedia, bagi saya okey saja, tak ada halangan. Okay? Principle number 10. Participation. Principle 10 cakap participation. Kita mesti melibatkan orang awam, mesti melibatkan rakyat. You tak boleh cakap kerajaan cakap apa saja, you ikut, tak boleh. Top-down approach tak boleh, kena bottom-up approach. Unlimited issue are best handled with participation of people. Kalau semua rakyat membenci orang yang buang sampah ni, senang ke selesai masalah? Lebih senang selesai kan? Orang awam jadi mata-mata kan, jadi polis kan, senang. You nampak saja sebab buang sampah, you beritahu dia, jangan buang sampah. Itu lagi bagus kan? That's why participation or concern citizen ni penting. Orang awam berlipatan lebih penting untuk selesai masalah sekitar. Bukan kerajaan saja. You ingat JAS saja, Jabatan Alam Sekitar saja pergi sama orang ni, bawa orang ni pergi mahkamah sana, itu susah. That's why Selangor ni, tahun ni tak tahu berapa kali tak ada air lah. Tapi masalah ni macam 2 minggu je datang lagi, 2 minggu datang lagi kan. Sebab itu tunggu je kerajaan ke polis untuk tangkap orang. Memang sampai bila-bila pun tak boleh selesai. Participation orang awam penting. Orang awam jadi mata-mata. Ataupun orang awam sendiri tahu dia jangan buang sampah. Itu lagi bagus. Betul? That's why participation all people ni penting. Daripada kerajaan dia chasing people behind kan, tak ada guna. That's why kita kena educate people. Tahu dia kepentingan pengurusan sampah. Kan? Tahu kepentingannya sungai kan. Baru ada guna. That's why participation all concerned citizen ni penting. That's why dia sini cakap apa? Semua orang mesti ada appropriate access to the information. Kita mesti ada bolehlah mendapat information, maklumat yang berkaitan dengan alam sekitar ini penting. Kalau semua maklumat kita tak dapat, berguna. That's why mengapa Jabatan Alam Sekitar atau kerajaan negeri ke kerajaan persekutuan dia tangkap orang buang sampah ni, mengapa masuk berita? Supaya semua orang ada access to the information. Kita tahu, buang sampah ni adalah satu kesilapan yang besar, boleh masuk penjara 3 tahun sampai 10 tahun lah, boleh disaman berapa ribu ringgit lah sebagainya. Ini penting supaya orang awam tahu. Kalau kerajaan sengit-sengit tangkap orang ni masuk penjara 10 tahun ke, semua hidup ke, ada guna ke? Tak ada guna. Orang lain terus akan buat kesalahan yang sama. Sebab mereka tak tahu itu satu kesilapan. Ataupun dia tak tahu kesilapan besar ni akan menjadikan dia akan mengalami kerugian yang lagi besar. Dia akan hilang kebebasan dia. Dia mesti duduk dalam penjara berapa tahun. Dia mesti bayar denda contohnya. Okay? That's why access to information ni penting. Kan? Concerning to environment. That's why mengapa masa pollution, API punya data akan masuk website. Kita tahu, bacaan hari ni berapa, bacaan besok berapa. Termasuk COVID-19. Mengapa kerajaan nak laporkan kes COVID-19 setiap hari? Mengapa tak boleh sulitkan maklumat itu? Sebab inilah kita individuals will have the appropriate access to the information concerning to environment. Penyakit pun isu alam sekitar kan. Sebab alam sekitar kita banyak virus. Pencemaran. Ini pun satu jenis pencemaran. Virus also is a one type of pollution.
That's why kita ada hak untuk mendapat ilmu ni, information ni, kan? That's why mengapa tiap-tiap hari kena melaporkan kita kes terbaru, mana adalah faktor dia, kes dia naik ke turun, ratio dia macam mana, macam-macam berita kan. Berapa orang masuk ward lah, berapa orang ni kritikal lah sebagainya. Mengapa nak buang masa ni baca-baca berita ni? Sebab ni ialah supaya kita lagi tahu, kita lagi awareness kan. Kita tahu how serius dia kan. Kalau tak beritahu kita, mana kita tahu serius? Kita ingat, tak apa lah, senang je. Kan? That's why information ni penting. You nak cinta alam, information mesti cukup. You jangan hidden the information. Kadang semasa bagi orang tahu. Macam mana selesai beritahu orang awam. Kalau tak beritahu orang, macam mana selesai masalah? Apa guna dia? Kan? Okay, and then that's why participation orang awam mesti ada maklumat. You nak orang awam terlibat bersama untuk mencegah pencemaran, untuk prevent the pollution atau prevent the outbreak of the COVID-19, you kena bagi information. Okay, then people have opportunity to participate. Kita mesti terlibat. Terlibat ini mungkin bukannya you tolong kerjasama, itu saja, bukan. Mereka ada hak untuk tahu, kan? Kita ada hak untuk tahu, kita ada hak untuk buat keputusan bersama. Participate in decision making process. Kita ada hak untuk buat keputusan bersama. Contoh macam mana? Ada orang cakap, kerajaan patutnya buatlah MCO macam dulu, tutup semua orang, jangan kerja supaya virus mati. Takut nanti manusia pun mati kan, tak ada kerja, tak ada duit, tak ada orang pergi cocok tanam ke, nanti takut manusia pun mati kan, bukan virus mati. That's why kerajaan kena dengar pandangan daripada berbagai pihak. Akhirnya buat satu keputusan yang paling mungkin tepatlah pada masa ini dekat masa itu kan. Mungkin tak boleh MCO yang terlalu ketat, mungkin yang separuh ketat. Mengapa? Sebab selain kita menjaga kesihatan, kita pun perlu jaga ekonomi. Itu yang tadi kita cakap, mesti mampan, sustainable ataupun seimbang dari segi pembangunan dan ekonomi. Kalau kita penting sangat environment, ekonomi kita tak ada, orang tak ada duit, orang tak ada kerja, boleh ke? Orang tak ada peluang pergi sekolah, boleh ke? Tak boleh juga. Kan? Kalau terlalu penting kat ekonomi, menghilangkan kesihatan pun tidak boleh. That's why itu namanya keseimbangan. That's why kita mesti melibatkan orang awam dalam decision making process. Mendengar berbagai pihak punya. Bukannya satu pihak cakap apa, ikut saja. Tak boleh kan? Step should facilitate and encourage public awareness kan. Public awareness ni penting kan. And participation by making information widely available. That's why satu information ni mesti widely available. Maklumat mesti bersebar dengan luas. That's why sekarang ni paling senang melalui berita lah. Online berita ke, hard copy berita ke, semua ada kan. Okay. State should enact effective environmental legislation. Memang kan ada undang-undang yang betul lah. Sebab ada orang dia fikir, tak ada undang-undang, tak ada punishment. Dia cakap, saya tak tahu, saya lupa, apa-apa, alasan adalah. Kan? Okay. Dia nampak ke tahun ni macam banyak isu alam sekitar. Penyakit lah, pencemaran lah, air bersih lah. Macam-macam isu alam sekitar tau. Ini menunjukkan sampai masa ni semua orang kena ada ilmu lah tentang alam sekitar lah. Alam sekitar bukan kerja cabaran alam sekitar lah. Alam sekitar bukan orang sains alam sekitar lah. Semua orang, perancang bandar ke, engineer ke, lawyer ke, orang ekonomi ke, orang bisnes ke. Semua kena ada maklumat itu. Ada kefahaman itu kan. You should aware. Okay. Cooperation to promote supportive and open international economic system. Economic system sedunia pun kena ke arah itu kan. Kita nak economic growth and juga sustainable in all countries. Economic growth tak cukup, kena ada pembangunan mampan. Maksudnya economic growth yang mampan lah. Ada duit, ada sihat, baru guna. Kalau tak ada sihat, mati, duit simpan banyak buat apa? You tanya orang yang mati itu, dia punya duit simpan 1 juta tu dapat apa? Dia tak boleh belanja lah, orang lain tolong dia belanja kan. So economic growth, kekayaan tanpa mampan, tanpa kesihatan, orang mati itu boleh cakap hanya orang mati yang kaya itu saja. Lepas tu kekayaan dia tak boleh enjoy, orang lain tolong dia spend the money kan. Okay. So, macam negara maju sekarang ni, ada negara yang COVID-19 sangat kuat. Tanya rakyat dia, selesa ke tengok duit banyak tu? Tak selesa. Duit banyak tak boleh belanja, tak boleh keluar rumah. Kan? Banyak orang mati. Sendiri pun masuk tawaf. Apa pun guna banyak duit? Duit tak boleh enjoy. Duit hanya untuk jadi hospital bill kan. Okay, yang lain dia boleh baca sendiri kan.
national law pun kena penting untuk liability and compensation for the victim of pollution. Kalau orang jadi victim of pollution, jadi itu ni ada orang cakap itu perlu ke Syabas tu kena bayar pampasan kepada orang yang affected by water pollution. Inilah mungkin berkaitan ni. Sebab dia cakap kena buat undang-undang negara sendiri regarding the liability. Siapa yang menghasilkan pencemaran, dia mesti membayar supaya dia boleh compensate the victim tau. Maksudnya, kilang yang buat pencemaran air sungai tu, waktu ni dia kena bayar pampasan kepada orang menerima kesan. Bukan dia bayar sama kepada campuran sekitar tu simpan duit itu untuk enjoy campuran sekitar sendiri. Bukan macam tu. Patutnya kalau ikut macam ni cakap lah, dia kena bayar pampasan kepada victim tu. Orang yang affected by pollution ni, mereka mengalami kerugian. Patutnya mereka mendapat pampasan daripada orang yang buat salah. Kan? Memang pun duit yang campuran sekitar ambil tu bukanlah kegunaan campuran sekitar sendiri, dia akan gunakan untuk membaiki sungai. Actually, secara tidak langsung telah menjadi compensation kan, pampasan untuk orang yang affected. Tapi mungkin kita bukan terima duit secara terus, kita terima secara tidak terus. Sebab dia memerlukan pampasan daripada syarikat baik buat kesilapan itu supaya nak bersihkan sungai, kan? Untuk buat pembetulan yang lain. That's why dia gunakan duit itu. So memang secara tidak langsung is a compensation kan, pampasan untuk victim kan, bukan dia guna untuk enjoy benda lain kan, untuk beli emas ke apa kan, bukan itu kan. Memang betul lah macam tu. That's why ini about the liability kan, liability of the orang yang buat salah itu kan, semua pihak yang liability kan. Apa maksud liability? Short translate lah, nanti kau cari dictionary lah. Liability tanggungjawab. Dia punya apa ayat sesuai ya, liability. Nanti cari ayat sesuai lah, kita tahu macam mana explain ni. Liability ni something macam tanggungjawab ataupun kita punya benda yang perlu bertanggungjawab lah. Senang cerita macam tu lah, nanti cari online apa maksudnya, macam mana buat definition liability. Kita ada liability tu environment kan, and dia kena kita mesti dapat compensation kan, especially among the victims kan. State should also cooperate in expenditure and more determined manner to develop further international law regarding, okay, ini cakap pasal undang-undang lah, kepentingan undang-undang, hukuman kan, pembayaran dan sebagainya kan. Principle number 14, state should effectively cooperate to discourage or prevent the relocation and transfer to other state of any activity or substance that cause severe environmental degradation. Itu tadi saya cakap itu. You tak boleh meminta transfer aktiviti ataupun sustain kan, tak kira apa sampah dia ke, yang boleh membawa masalah pencemaran udara kepada kesihatan manusia. Dia tak boleh pindah ke tempat lain. Even masalah jangan pindah ke tempat orang lain. Kan? If not relocation atau transfer to other state, ke negara lain of any activities. Aktiviti yang tak baik pindah ke tempat orang lain. Contohnya, you nak buat handphone yang bagus. Tapi kilang buat handphone, contohlah kalau pakai teknologi yang murah, handphone paling murah kan. Tapi sangat bercemar kan. So kilang yang bercemar ni kita tak mau buat di negara kita. Kita pergi buat di negara yang tak ada duitnya. Kita cakap lah macam investment kan. Kita invest dekat negara yang mundur ni, tidak majunya, miskinnya. Okey, kita invest kilang dekat negara mundurnya. Tapi buat apa? Kita buat kilang yang bercemar ni. Supaya kita boleh hasilkan produk yang murah contohnya. And then ambil balik ke negara dia untuk guna. Supaya negara dia guna barang yang murah, dia pakai kilang yang bercemar di tempat lain. Dia hanya transfer the problem. Negara dia maju, hebat, quality of life tinggi, tak ada pencemaran, tapi dia sebenarnya telah pindahkan aktiviti yang tidak baik kepada negara orang lain. Itu tak boleh. You cannot relocation atau transfer to other state of any activity or substances that cause severe environmental degradation. That would be harmful to human health. Itu tak boleh. That's why, kalau kita cakap, kita tak payah ada undang-undang alam sekitar, biarlah negara maju ni, buat apa kilang di sini pun boleh, mencemar alam sekitar pun boleh, janji ada pelaburan, janji ada peluang pekerjaan, boleh ke buat macam tu? Halo, you rasa boleh ke? Halo? Kita nak menggalakkan pembangunan, pelaburan. That's why kita cakap tak payah undang-undang alam sekitar ni. Kalau banyak undang-undang alam sekitar, nanti orang tak nak melabur di sini kan. Biarlah orang semarkan sungai, apa-apa, bagi gaji rendah contohnya. Supaya orang suka datang sini. Boleh ke buat macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Itulah prinsip ni cakapnya. Tak boleh. That's why hari tu, rakyat Indonesia demonstrasi sebab apa?
kerajaan dia nak turunkan standard tau. Gaji minima dihapuskan. Undang-undang dilonggarkan supaya dia cakap boleh tarik banyak pelaburan. Boleh ke? Salah, nanti tarik pelaburan macam mana? Pelaburan yang macam prinsip number 14 inilah. Nanti sebab aktiviti yang tak baik di negara dia, dipindah ke sini lah. Dicemarkan you punya tempat. Dia bagi wah gaji rendah, you pergi miskin. Wah kerja-kerja susah, masih miskin lagi. Dia dapat kekayaan, dia dapat profit yang maximize. Kita nak ke pelaburan macam ni? Kita nak ke kilang macam ni? That's why, atau orang cakap lah, tak tahu lah betul salah kan. Mengapa Malaysia dulu banyak investment, banyak kilang dari luar negeri? Mengapa sekarang semakin kurang? Mengapa kilang tu sampai pergi ke negara-negara lain? Mengapa? Salah satu nanti sebab ini. Sebab kita ni, Malaysia, Jabatan Arsy Kitab yang undang-undang telah semakin ketat. Kita kalau pencemarkan sungai, disaman banyak. CEO dia kena ditangkap, manager dia kena ditangkap. Dia punya owner pun kena ditangkap kan. Macam boleh baca berita kan, tak kira orang tua 60 tahun pun. Dia pemilik saja kan, tutup pejabat punya orang kan, 60 tahun, orang tua pun kena ditangkap masuk penjara. Sebab apa? You punya syarikat mencemarkan Arsy Kitab. Apabila kita punya undang-undang macam ni ketat, you rasa negara maju ni suka ke buka kilang di sini? Tak suka lah. Macam ni, apa guna ni pindahkan kilang dia ke negara lain? Dia nak pindah kilang ke negara lain supaya apa? Negara dia tak cemarkan orang lain. Kalau you petang bagi pencemaran, apa dia pindah ke sini? Dia pindah lah pergi negara lain yang tidak kuat undang-undang Arsy Kitab. That's why kita ada satu ketika apabila kita pentingkan alam sekitar, kita naikkan gaji minima kita, banyak pelaburan hilang lah. Mereka tarik balik daripada Malaysia pergi ke negara lain yang belum berketatkan alam sekitar. Ataupun negara yang melonggarkan undang-undang alam sekitar, melonggarkan undang-undang untuk pekerja dia, labor law ni yang longgar ni. Mereka pergi sana lah. Dia boleh bayar gaji rendah, dia boleh tak bayar cakat alam sekitar. Kan? Supaya kilang dia murah, produk dia murah, and then dia kompetitif, boleh jual kepada satu dunia. That's why hari tu ada satu berita kan, Amerika ni dia menyekat kan kita punya sarung tangan daripada top cloth kan. Dengan alasannya dia cakap top cloth tidak menjaga kepacikan pekerja dia. Pekerja asing dia, Bangla tu. Dia cakap tidak menjaga kepacikan pekerja dia. That's why benda dia murah. That's why masa dia nak ekspor ke Amerika, Amerika sekat dia. So dia kena apa? Bayar pempasan dulu. Dia kena naikkan gaji dulu. Selesai masalah pekerja dulu. Barulah Amerika terima balik produk dia. Itulah prinsip berkaitan ini. Kita tidak membeli barang yang murah disebabkan produk itu telah merosakkan sekitar orang lain. Produk itu telah merosakkan kepacikan pekerja dia. Ya, kita murah lah kan. Tapi murah ni disebabkan orang lain menerima kos yang tidak baik. Kos kesihatan tidak baik. Kos alam sekitar tidak baik. That's why kita beli benda jangan tengok murah saja. Murah mesti adalah faktor dia. Mungkin disebabkan kilang itu mencemarkan alam sekitar. Tidak menjaga kepacikan pekerja. And then kita sokong dia murah, habislah. So siapa nak beli barang daripada kilang yang bertanggungjawab, memberi gaji tinggi untuk pekerja dia, menjaga alam sekitar. That's why atau negara maju, dia cakap mesti beli barang yang ada ISO punya, kilang yang ada ISO. Maksudnya kilang yang telah diaudit alam sekitar dia. Telah kita semula ke, menjaga kebersihan air ke, menjaga kebersihan sekitar ke, menjaga kebajikan staf ke. Negara maju macam Amerika, dia cakap hanya boleh import barang macam ni je. Dia tidak boleh import barang yang walaupun merosakkan sekitar negara asal dia, tidak berkaitan dengan Amerika pun tidak boleh. Kan? Itu ni. Okay, so setakat ni boleh faham? So bila cakap sekitar, dia bukan kita boleh planning saja tau. Kita patutnya tengok konteks yang lagi besar. Termasuk undang-undang, termasuk perhubungan antarabangsa. That's why kalau kita sebagai pembeli pun, masa kita beli barang, kita jangan tengok harga saja. Sepatutnya lah kalau ikut ni. Kita kena tengok siapa kilang dia. Produk dia di mana. Kilang dia ada ISO ke? Kilang dia ada ke cash mencemar kita? Ada ke kilang dia bayar gaji rendah kepada staff? Betul? Okay? That's why pemulaman mampan macam ni. Dia kena seimbang dengan ekonomi. Kita tak boleh cakap murah je, nak keuntungan maksimal je. Tak boleh. Kita kena seimbang. Mungkin kita nak kurangkan kekayaan, kita nak kurangkan keuntungan disebabkan kita nak jaga kesihatan alam sekitar. Kita nak jaga kesihatan pekerja dan sebagainya kan. Okey, yang lain tu I ingat you boleh baca sendiri.
Kan? Ini semua prinsip ni kena faham betul-betul. So, that's why dia penting. Kan? Untuk difaham, bukan untuk dihafal lah kan. Nanti yang lain tu mungkin tak nak sebut sekali sangat lah. Okay, yang lain boleh baca sendiri ya. Nanti boleh masuk internet je, boleh cari balik ni. Kan? Reality creation, prinsipal ni kan. Sini cakap apa? Peace. Peace pun kita sustainable development kan. Kita ada peaceful environment kan. Okay. So semua ada 27 principles kan. Okay. So ini real declaration. Ada satu lagi keyword itu iaitu agenda 21. Apa itu agenda 21? Mengapa dia nombor 21? Yes, siapa nak cuba jawab? Why number 21? Bukan 22 ke 19 ke? Apa itu 21? Refer kepada apa? Sebab dia ada 21 agenda. Ini jawapan satu. Ada jawapan lain? Siapa yang bagi jawapan satu tadi ya? Siapa? Saya Dylan. Dylan itu orang mana? Kuching. Orang Kuching. Sekarang dekat mana? Kuching, dekat Peterawah. Okey, sekarang dekat. Okey, jawapan nombor 2 ada. Siapa nak bagi jawapan lain? Apa itu agenda 21? Apa itu 21? Dylan cakap ini ada 21 agenda. Ada jawapan lain? Lain daripada dia. Simbol sukses. Chinese 8 kan? Ong kan? 21 ni panzer mana punya ni? Okey, jawapan lain? Nombor 3? Jawapan nombor 3 ada ke? Your sekolah tak pernah belajar ke agenda 21? SPM ke STPM ke tak pernah belajar? Ke tak pernah orang cerita you? Mengapa datang nombor 1 ni? Kalau Cina suka 8, patut ni agenda 8 je lah kan? Tak masalah suka nombor apa? Aku tak tahu. Okey, siapa ada jawapan lain? Why 21? Cepat-cepat ni. 21st century. Yeah, siapa itu orang cakap ni? Siapa ni? Tak nampak nama you. Siapa nama you? Siapa nama? Syazana. Syazana. 21st century. Betul. Agenda 21 ialah agenda for session pula. 21st century untuk abad 21. Iaitu selepas 2000 lah. Ini dia buat 1992. So dekat dengan tahun 2000. So ini agenda untuk new century ini. Iaitu 21st century. Iaitu tahun selepas 2000 ini. Sampailah 2999 lah kan. Okey, sebelum masuk 2999 pula. Sebelum 20999 lah kan. Sebelum masuk ke 21 tahun 2100 lah kan. Okey, so tahun 2000 sampailah 2099 lah. Before year 2100 lah kan. Ini 21st century, abad ke-21. Apa agenda dia? Mengapa cakap agenda 21? Sebab 1990s ni orang sudah nampak masalah alam sekitar. So masuk 2000 orang tahu macam-macam masalah alam sekitar ada. So itu ni wujudkan sustainable development. Nanti wujudlah agenda 21 iaitu agenda untuk abad 21 ke arah pencapaian. So agenda 21 ialah satu action plan, plan tindakan. Okay, agenda 21 is action plan, plan tindakan untuk mencapai pembangunan mampan di seluruh dunia. Okay, untuk abad ke-21. Jangan lepas abad 21 pun masih tak mampan. Susahlah itu. That's why agenda 21 ni ada berapa session, ada chapter lah. Bukan fizikal saja tau, ada social economy, ada conservation and management, ini alam sekitar kan. Strengthen the role of major groups kan. Berbagai pihak ni penting ni. Di sini ada sebut apa, tengok. Kan? Children pun major group tau. Kita jangan rendah-rendah budak ni. Strengthening the role of the major groups. Kita nak pentingkan peranan kumpulan penting. Apa kumpulan penting? Budak-budak pun kira kumpulan penting. Youth, orang muda macam you ni pun golongan penting. Jangan pandang rendah lah orang muda tau. Orang tua ke orang muda ni sama penting. Kita jangan lupakan dia. Okay? And then local authorities merupakan kumpulan penting. Sebab apa? Mana dekat dengan rakyat ialah local authorities kan. Jadi non-government organisation, jangan ingatkan semua kerajaan kena pentingkan juga peranan organisasi bukan kerajaan seperti persatuan-persatuan ni semua lah kan. Indigenous group, masih orang asli semua ni. Kan, mereka ni biasanya terpencil ni. Workers, jangan lupakan pekerja. Trade union, kan, persatuan-persatuan
peniaga ke, kan, ataupun pedagang ke. Jangan lupakan businessman, industri semua. Ini semua major group. Sebab ini semua orang boleh melindungi alam sekitar pun boleh mencemarkan alam sekitar. Scientific and technological community. Saintis semua. That's why ada orang cakap apa? Trong ni tak percaya kepada scientific punya findings kan. Dia nak argue pula kan. Betul ke global warming disebabkan pembangunan ini? Betul ke disebabkan carbon emission ini? That's why kumpulan penting ni termasuklah scientific punya orang, teknologi punya orang. Janganlah mereka yang mencemarkan sekitar. Patutlah mereka melindungi alam sekitar. Tapi silap-silap mereka yang mencemarkan kan. Disebabkan teknologi, kita buat banyak kilang, kita menghasilkan banyak sampah. Orang cakap apa? E-waste kan, sampah elektronik kan. Banyak elektronik waste pula. Ini pula problem. Ini pun masalah saintifik. That's why semua pihak ni, dia boleh melindungi alam sekitar, boleh merosakkan alam sekitar. That's why ini peranan mereka penting. Kan? Selain daripada yang kita cakap fizikal ni, conservation management, dan juga sosioekonomi kan. Poverty, kemiskinan pun jadi pembangunan mampan. Kalau orang miskin, apa dah cakap mampan lagi kan. Consumption pattern, itulah kita punya masing-masing setiap orang. Macam mana kita berbelanja, macam mana kita memakan, kita macam beli barang. Kita beli barang yang cinta alam ke, beli barang yang merosakkan alam sekitar. Kita makan lebih ke, makan kurang. Kita makan daging ke, kita makan sayur. Itu semua ada efek, itu consumption pattern kita. Consumption pattern kita akan effect on the environment, effect on the sustainability. Kan? Disebabkan kita suka makan ayam, nanti banyak ladang ayam. Bila banyak ladang ayam, banyak lalat, banyak pencemaran air. Sebab apa? Najis dia mencemarkan air kan, mencemarkan udara. Lalat banyak. Saya masih ingat lagi tengok berita, Malaysia punya berita ni. Disebabkan satu kampung ni banyak lalat tau. Mengapa banyak lalat? 10 km yang jauh tu ada ladang ayam. Walaupun 10 km tau. Sebab 10 km dia tempat ada ladang ayam. Angin itu bertiup daripada ladang ayam ke kampung dia. Akhirnya kampung dia tiap hari penuh dengan lalat. So itu pun ada problem. Disebabkan apa? Disebabkan manusia punya consumption pattern. Suka makan ayam. Itu yang menyebabkan bau ayam tu, ladang ayam busuk tu terbawa ke kampung dia. Kampung dia pun banyak lalat. Bukannya ladang ayam tu banyak lalat. Sini pun banyak lalat. Saya ingat lagi semasa lepas kan, studio saya kan, mereka buat kajian tentang Melaka. Nanti mereka didapati bahawa memang itu government punya statement tau. Melaka punya sungai tercemar disebabkan Johor, Sebatan dan Melaka ada ladang ayam. Ladang ayam saja yang menyebabkan sungai tercemar, warna dia gelap. That's why apabila kita suka makan ayam, sebenarnya kita menggalakkan pembangunan yang tidak mampang. Kita mencemarkan sekitar secara tidak langsung lah. You nampak kedai yang jual ayam tu, nampak dia cara dia buat bersih kan. Tapi tempat berternak tu macam mana? Dalam kampung tu, dalam ladang tu, macam mana dia menternak ayam tu? Ada ke dia jaga kebersihan? You nak ayam murah kan? Bila murah dia jaga bersih ke? Kita lah. Kalau jaga bersih, nanti kos jadi tinggi. Kan? Tapi tak jaga bersih, kos yang murah. Nanti baru boleh beli ayam murah kan? Ada sometimes macam itulah. Kita suka beli barang yang murah kan? Mungkin aktiviti yang murah ni merosakkan sekitar kan? Tak sebenarnya. Okey, nanti hari ni sampai sini saja. So pukul 1 lebih sikit. Kita sambung minggu depan lah. Hopefully akan sambung hari Khamis lah. So okey Okay. Boleh. So semua orang yang hadir sudah tulis nama? Kalau sudah tulis nama, okey. Saya sudah record. Nanti saya akan simpan file ni lah. Okey, I think itu saja. See you next Thursday. So sini tak ada orang meraihkan Diwali hari Saturday ni kan. Kalau ada FVD bawa lagi. Okay, thank you so much. Ada question? Tak ada lah, semua dah makan dah kan? Okay, ada question boleh tanya minggu depan atau tanya dalam WhatsApp group lah. So itu saja, thank you so much. Thank you. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.